Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke forum diskusi ilmu pada hari ini yang bertajuk Perkembangan Autisme dan Kesannya terhadap Akidah Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah join. Sebelum itu saya perkenalkan diri dahululah. Nama saya Aina Maisara binti Muhammad Sofi dan saya adalah moderator untuk forum kali ini. Dan seterusnya saya akan perkenalkan panel-panel kita yang adalah. Yang pertama adalah Encik Muhammad Farizan bin Nur Azman. Yang kedua adalah Encik Nur Nadira Husna binti Muhammad Latif. Dan yang ketiga adalah Encik Muhammad Fauzan bin Malik. Autisme bukan satu agama, tapi ia merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Kepercayaan autisme ini bertentangan dengan teisme yang merujuk kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Terma autisme ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu Atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Fahaman autisme ada tiga. Yang pertama adalah pantheisme, yang kedua adalah dogmatik dan yang ketiga adalah afufatik. Golongan autisme di Malaysia kebanyakannya terdiri daripada dogmatik dan afufatik. Okey, kita mulakan dengan panel kita yang pertama iaitu Farizan. Soalannya adalah apakah yang dimaksudkan dengan autisme dan bagaimanakah munculnya fahaman ini? Silakan. Terima kasih kepada moderator, kepada rakan-rakan panel yang saya hormati dan juga kepada semua yang sudi mendengar forum kita hari ini. Maksud autisme menurut Ensiklopedia Dunia 2005, autisme bermaksud tidak ada kepercayaan bahawa Tuhan itu wujud, manakala Oxford Dictionary 1989 mengatakan autisme merujuk kepada tiada kepercayaan mengenai kewujudan Tuhan. Definisi ateis bagi bahasa Arab ialah mulhid atau ilhad yang bermaksud jauh daripada pandangan yang betul. Organisasi Freedom from Religion Foundation menuntut untuk membuang slogan yang terdapat di muka wang kertas dolar itu yang dianggap ancaman keagamaan. Secara umumnya, ateis boleh difahami sebagai orang yang tidak mengakui atau mempercayai kewujudan Tuhan atau juga bermaksud fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan iaitu lawan kepada teisme yang bermaksud fahaman mengakui kewujudan Tuhan. Idea autisme telah dikemukakan oleh beberapa tokoh dari zaman Greek. Mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan serta mengingkari metafizik. Ini kerana masyarakat barat banyak meninggalkan agama Kristian secara berperingkat ketika zaman kesedaran atau zaman Enlightenment hingga zaman revolusi Perindustrian kemuncak ketika berlaku revolusi Perancis. Perbuatan penindasan dan cekaman gereja telah memaksa masyarakat barat membuat keputusan meninggalkan agama Kristian dengan mengejar perkara di dunia seperti kemewahan, kebenaran dan kewangan. Pemikiran sosialisme dan komunis telah dikenalkan semasa zaman revolusi Perancis. Salah satunya tokoh ialah Karl Marx berpendapat untuk membina alam harus dibuang agama agar manusia menjadi sebagai Tuhan. Bahkan Friedrich Wilhelm menyokong penyataan manusia yang mencipta Tuhan itu sendiri. Antara faktor kemunculan autisme ialah teknologi yang semakin maju. Di zaman teknologi ini, manusia tidak lagi bergantung kepada ketuhanan. Apabila dalam kesusahan, ia tidak memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan kerana manusia ada pengetahuan yang mendalam dalam ilmu sains. Kedua ialah kepercayaan sosial. Masyarakat sentiasa mengikut peredaran masa terutama adat dan norma kerana mereka sentiasa menerima perkara yang baharu dan menolak perkara yang lama. Seperti orang yang berpegang kepada agama merupakan golongan konservatif. Dan terakhir ialah dipengaruhi oleh moral. Mereka percayai bahawa moral tidak diperlukan kerana tidak mempercayai syurga atau neraka, menganggap manusia tidak memerlukan Tuhan atau syaitan untuk melakukan sesuatu perkara yang baik atau sebaliknya. Terima kasih kepada panel pertama kita, Encik Farizwan. Seterusnya kita akan beralih kepada panel kedua kita iaitu Encik Nadira. Soalannya adalah bagaimanakah perkembangan autisme di dunia? Silakan.
Saya akan cerita sedikit tentang perkembangan etisme di setengah negara ni. Yang pertama, China. Seperti yang kita tahu, China mempunyai penduduk yang tidak beragama terbesar di dunia. Dan untuk pengetahuan semua, pemerintah China dan Parti Komunis China yang berkuasa secara rasmi adalah etis. Dan ada satu pandangan di China ni iaitu Confucianisme. Dia adalah pandangan tertua dalam dunia falsafah. Dan Confucianisme ni dia kurang kepercayaan terhadap dewa supernatural ataupun Tuhan. And then Republic Z, kemasukan negara ni dalam negara yang mengamalkan etisme telah mengejutkan sesetengah negara beragama dunia. Ini kerana pada sebelum separuh kedua abad ke-20, agama Kristian atau lebih spesifik gereja Katolik Roman merupakan agama yang menguasai negara ini. Dan selepas daripada abad tersebut, gabungan agama negara ini mula merosot dan tak dinafikan lagi penduduk dalam negara ini tidak mengklasifikasi diri mereka dengan mana-mana agama. Dan sekitar 30 hingga 39% penduduk dalam negara ini mengklasifikasi diri mereka sebagai etis. Seterusnya, negara-negara Arab, profil etisme telah meningkat secara pesat di dunia Arab dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Etisme ini mendapat tentangan hebat daripada pemerintah autokratik di bandar-bandar utama seperti Kahirah. Tetapi etis ini telah pun berkembang secara pesat melalui media sosial. Dan menurut Gallup International, sebanyak 5% orang Arab Saudi menganggap diri mereka sebagai convinced etis. Tapi dalam negara Arab ni, etisme ni tidaklah terlalu aktif. Terima kasih kepada panel kedua kita iaitu Cik Nadira. Seterusnya panel ketiga kita iaitu Cik Fauzan. Soalannya adalah apakah kesan autisme ini terhadap akidah umat Islam dan faktor penyebab berlakunya penyimpangan akidah. Silakan. Okay, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator kita. Yang saya hormati rakan-rakan panel saya, Encik Farizwan dan Cik Nadira. Seterusnya, saudara-saudari yang sudi untuk join dan mendengar forum kita pada hari ini. Baik, sebentar tadi, rakan panel saya, Encik Farizwan dan Encik Nadira telah menjelaskan sedikit sebanyak tentang fahaman etism ini. Jadi kita juga sedia maklum bahawa fahaman ini sangat berbahaya dan akan memberi kesan buruk kepada akidah umat Islam. Jadi merujuk pada sebuah buku bertajuk Gejala Agnostik, Satu Ancaman Akidah terbitan Majlis Agama Islam Negeri Selangor MAIS pada tahun 2015. Di sini saya senaraikan antara contoh atau kesan apabila seseorang umat Islam itu terpengaruh dengan fahaman etism ini. Baik, yang pertama adalah mereka ini akan mudah untuk menolak agama dan doktrin keagamaan. Mereka juga mudah untuk menerima semua agama sekaligus kerana mereka menganggap semuanya mungkin benar. Yang ketiga adalah mereka akan mementingkan diri serta kemahuan sendiri dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Seterusnya, mereka menganggap tidak ada sesuatu yang mutlak dalam hidup ini. Yang kelima adalah mereka mempunyai tanggapan bahawa kebenaran dan kebatilan itu adalah sesuatu benda yang relatif, serta kebenaran adalah sesuatu yang semata-mata hanya dapat dilihat di depan mata mereka. Seterusnya adalah mereka akan membenarkan kemungkaran dan kebatilan sekiranya mereka mempunyai alasan yang mereka rasakan tepat dengan pemikiran mereka. Dan yang terakhir adalah mereka mempunyai kecenderungan berpegang pada konsensus yang diterima oleh masyarakat walaupun bertentangan dengan nilai-nilai agama serta moral kerana tidak memiliki standard nilai atau moral. Baik, seterusnya kita nak tengok pula apa faktor-faktor yang boleh menjadi penyumbang kepada seseorang itu mudah dipengaruhi oleh fahaman etism ini sehingga menyebabkan pemikiran golongan ini menyimpang dari akidah umat Islam. Baik, yang pertama adalah pemahaman dan penghayatan ajaran Islam yang lemah.
Mereka ini meminggirkan Islam sebagai satu cara hidup dan mempelajari ajaran Islam secara asas kerana menganggap ianya hanya sekadar pendidikan formal yang perlu dipelajari. Mereka menjalani kehidupan sebagai seorang Islam hanya kerana mereka dilahirkan dalam keluarga Islam dan mewarisi agama yang menjadi pegangan keluarga mereka. Peringatan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata." Yang kedua pula adalah persekitaran yang mempengaruhi pemikiran, kepribadian dan cara hidup. Jadi kebanyakan mereka ini membesar dalam persekitaran yang bertentangan dengan prinsip bai'ah solehah, iaitu keberkatan, materialistik dan sebagainya. Mereka ini menerima maklumat dan pengaruh yang luas daripada anasir-anasir negatif yang merosakkan diri mereka seperti media elektronik, media cetak, alam cyber, teknologi gadget dan rakan pergaulan yang salah. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami. Lalu kami timpakan mereka dengan azab, siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Yang ketiga adalah pemikiran skeptikal tanpa perinsai iman. Baik, mereka ini melampaui batas dan tetap dalam keraguan walaupun kandungan Al-Quran dan kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan adalah bukti dan keterangan yang nyata. Mereka ini mencari kebenaran Tuhan dan agama dengan bersandarkan akal fikiran dan tidak menerima segala perkara yang bertentangan dengan akal fikiran mereka. Mereka membuat perbandingan agama dan beberapa aliran pemikiran tanpa merujuk pada Al-Quran dan hadis, dan mempersetujui aliran pemikiran yang sesuai dengan jiwa ataupun yang dapat memenuhi kehendak atau kepentingan mereka. Peringatan Allah dalam surah Yunus ayat 36, Allah berfirman yang bermaksud, dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran, iaitu iktikad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Baik, yang terakhir adalah penyelewengan akidah dan pemikiran oleh golongan berkepentingan. Baik, mereka ini lebih memilih pimpinan syaitan dengan meninggalkan pimpinan Ar-Rab. Mereka menilai dan memberi tafsiran terhadap ajaran Islam mengikut acuan kepentingan diri. Kononnya mereka ini mahu mengikut peredaran zaman. Mereka mempunyai sikap kurang peka terhadap sejarah dan realiti semasa yang menunjukkan terdapat golongan atau badan-badan tertentu termasuk golongan agamawan maupun ahli politik yang mempunyai agenda tersirat untuk menyimpangkan akidah umat Islam. Mereka ini boleh dikatakan mempunyai sikap taksub dan mengamalkan taklid buta terhadap sesuatu fahaman prinsip atau tokoh-tokoh tertentu yang dirasakan betul oleh mereka walaupun jelas kebatilannya. Allah memperingatkan kepada umatnya dalam surah Al-A'raf ayat 30 bermaksud, sebahagian daripada umat manusia diberi hidayah petunjuk oleh Allah dengan diberi taufik untuk beriman dan beramal soleh, dan sebahagian lagi yang ingkar hendaklah mereka ditimpa kesesatan dan dengan pilihan mereka sendiri, kerana sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin yang ditaati selain Allah, serta mereka pula
menyangka bahawa mereka berada dalam petunjuk hidayah. Jadi saya rasa setakat ini dahulu jawapan saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Encik Fauzan. Okey, soalan untuk panel pertama kita, Encik Farizwan. Apakah fahaman ateisme ini daripada perspektif barat dan timur? Silakan. Okay, fahaman ateisme dari perspektif barat antara tokoh ialah menurut Lorong Bagus, ateisme adalah tidak percaya pada Tuhan dan mempunyai keraguan pada kewujudan makhluk gaib. Selain itu, Baron D. Hobart telah menulis buku bertajuk The System of Nature. Dalam buku itu, beliau mengatakan beliau menolak kewujudan Tuhan serta mengutuk agama dengan keras kerana beliau percaya yang alam ini bergerak dengan mekanisme sendiri. Dan akhir sekali ialah Sigmund Freud menjelaskan bahawa ajaran agama adalah hayalan dan tidak sesuai di dunia. Beliau juga mengatakan karya ilmiah dapat diukur secara empirikal untuk pengetahuan dan bukan agama yang mencipta pengetahuan itu. Manakala dari perspektif timur, berbeza dengan barat, agama Islam menggunakan wahyu sebagai ilmu. Al-Quran menjadi sebuah rujukan atau pengetahuan dalam epistemologi Islam dan hadis adalah sumber pengetahuan yang menjelaskan Al-Quran secara terperinci. Agama Islam mengatakan ilmu itu amat diperlukan dalam semua kehidupan. Umat Islam menolak pemikiran ateisme kerana Islam dapat membuktikan bahawa Allah SWT wujud serta membezakan kewujudannya dengan makhluknya. Okay. Salah satunya surah atau ayat 36. Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakui. Manakala surah Al-Baqarah 130, tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri, kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini dan sesungguhnya ia pada akhirat pula tetaplah dari orang-orang yang soleh yang tinggi martabatnya. Terima kasih Encik Farizwan. Okey, soalan untuk panel kedua kita. Soalannya adalah bagaimana pula perkembangan fahaman ateisme ini khususnya di negara kita Malaysia? Silakan. Okey, perkembangan etisme di Malaysia pula. Etisme di Malaysia mula mendapat perhatian ramai dan ramai yang berani mengaku diri mereka sebagai etis apabila tertubuhnya satu kumpulan yang dikenali sebagai The Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur. Atheist Republic ini ditubuhkan oleh Army Nabawi yang mana beliau merupakan seorang bekas Muslim, etis dan aktivis yang berasal dari Iran, Kanada. Selain daripada kumpulan etisme tadi, terdapat juga laman sosial yang menyebarkan fahaman etis seperti Warung Etis, Malaysian Etis, Free Thinkers dan Agnotis. Okey, menurut pendakwah Yayasan Maklumat dan Khidmat Islamik Masyuri Mahyudin, terdapat juga pelajar IPT yang terjebak dengan kegiatan etis ini dan mereka juga merupakan golongan yang mempunyai angka pengikut yang terbesar dalam kegiatan etis ini. Terima kasih Cik Nur Nakira. Okey, untuk panel ketiga kita, Cik Fauzan. Soalannya adalah jelas bahawa fahaman ateisme ini memberi kesan kepada akidah Islam. Jadi apakah solusi dan penyelesaian yang boleh diambil? Silakan. Baik, terima kasih atas soalan dari saudari moderator kita. Untuk menjawab mengenai solusi penyelesaian masalah fahaman ateism ini, kita sebenarnya perlu bekerjasama dan bukannya hanya mendiamkan diri dan menyerahkan segala urusan ini kepada pihak kerajaan ataupun tokoh-tokoh ilmuwan maupun agamawan. Di sini saya ada sertakan 6 cara atau kaedah yang boleh kita sama-sama cuba untuk amalkan dalam usaha untuk memerangi fahaman ateism ini. Baik, yang pertama adalah memperkukuhkan institusi keluarga. Di sini kita pecahkan kepada dua, iaitu ibu bapa dan keluarga. Baik, untuk ibu bapa, mereka perlu menjadikan diri sebagai contoh dari segi penghayatan ajaran Islam, kecintaan pada ilmu
pengamalan akhlak mulia dan daya kepimpinan kepada anak-anak dengan melengkapkan diri mereka dengan ilmu keibubapaan. Memberi didikan agama yang mencukupi dan berterusan serta menekankan aspek moral kepada anak-anak. Mereka juga perlu mengawasi dan memantau kegiatan anak-anak serta memenuhi tuntutan duniawi dan ukrawi secara seimbang untuk keluarga. Dari segi keluarga pula, perlu menghayati dan menterjemahkan konsep Baiti Jannati, iaitu rumahku syurgaku, sebagai asas kesinambungan warisan sebuah keluarga yang beriman serta bahagia di dunia dan di akhirat. Menjadikan konsep berjemaah sebagai satu amalan, contohnya dalam solat, makan, bercuti, beriadah dan sebagainya. Memupuk kasih sayang dan sikap tolak ansur, saling menghormati dan mengambil berat antara satu sama lain, dan menjuburkan budaya mencintai ilmu dalam keluarga. Baik. Yang kedua adalah merangka strategi dakwah yang strategik dan holistik. Baik. Di sini kita perlu menerap dan mempertingkatkan penghayatan Islam dalam kehidupan umat Islam. Mempergiatkan program-program dalam kerangka Islam yang dapat menambah jiwa umat Islam, menggalak dan melatih golongan pendakwah dan badan-badan dakwah agar lebih peka, kreatif dan inovatif supaya seluruh lapisan masyarakat nampak dan memahami bahawa Islam itu sempurna, indah serta mampu disampaikan secara berkesan. Yang ketiga adalah memperkukuhkan pendidikan Islam dan budaya ilmu. Kita perlu memastikan setiap umat Islam didedahkan dengan pendidikan dan ilmu Islam melalui kaedah yang tepat, betul dan sahih, kerana kejahilan ilmu agama boleh menjerumuskan seseorang itu pada ancaman akidah. Menilai secara berkala dan konsisten silibus pendidikan Islam di peringkat sekolah maupun di peringkat pengajian tinggi supaya ianya selari dengan tuntutan serta cabaran semasa. Yang keempat adalah menyediakan persekitaran sejahtera atau bai'ah solehah. Kita perlu merangka program secara menyeluruh bagi menggalakkan konsep dan prinsip bai'ah solehah ini dilaksanakan di peringkat rumah, sekolah, institusi pengajian tinggi, tempat bekerja dan institusi kerajaan maupun organisasi yang majoriti ahlinya atau kaki tangannya beragama Islam. Kita juga perlu untuk cuba mengharamkan pusat-pusat dan program-program hiburan yang melalaikan dan mencemarkan keimanan serta terdedah kepada pengaruh cara hidup barat yang mampu merosakkan dan menjejaskan akhlak murni kita sebagai umat Islam. Yang kelima adalah memperkasakan pelaksanaan undang-undang. Jadi kita perlu memanfaatkan peruntukan undang-undang yang sedia ada yang memberi kuasa kepada Sultan ataupun Raja-Raja Melayu untuk melindungi martabat dan kedaulatan Islam di negara ini. Kita juga perlu mewujudkan peruntukan undang-undang yang mencukupi untuk membendung dan menghalang penyebaran fahaman-fahaman yang boleh menyimpangkan akidah umat Islam. Serta kita perlu mewujudkan agensi penguatkuasaan yang berperanan memantau, menguatkuasa dan melaksanakan undang-undang serta pendekatan pencegahan dan pendidikan secara proaktif dan konsisten. Baik, yang keenam dan yang terakhir adalah memantapkan peranan institusi-institusi sokongan. Jadi di sini kita pecahkan kepada 4, iaitu kerajaan, institusi pendidikan, kepimpinan masyarakat dan masjid, serta pertubuhan-pertubuhan Islam bukan kerajaan NGO.
Baik, kita mulakan dengan pihak kerajaan. Jadi pihak kerajaan ini perlu melaksanakan pentadbiran Islam sebagaimana yang termaktub dalam perundangan negara. Kerajaan perlu memperketatkan undang-undang yang dapat menjamin kedudukan Islam dan melindungi akidah umatnya. Membangunkan pusat sehenti dakwah di mana terdapatnya di dalam itu aktiviti penerangan, kaunseling dan khidmat masyarakat di setiap daerah-daerah utama dalam sesebuah negeri dan mengaktifkan penyaluran maklumat melalui alam cyber, program-program televisyen, hibahan radio dan sebagainya bagi memastikan maklumat yang hendak disampaikan itu dapat diterima oleh seluruh umat Islam serta masyarakat di Malaysia khususnya. Baik, seterusnya adalah institusi pendidikan. Kita perlu mengatur sesi penerangan untuk menyampaikan maklumat terkini berkaitan dengan permasalahan akidah dan pembangunan umat Islam secara berkala, khususnya kepada pelajar-pelajar kita, kerana golongan muda ini sangat mudah terpengaruh dengan fahaman atheism ini. Seterusnya, kita perlu menggalakkan program pembangunan sahsiah dan kepimpinan Islam serta mengatur program dialog dan wacana ilmiah seperti forum kita pada hari ini untuk memperbincangkan permasalahan akidah dan pembangunan umat Islam sama ada di peringkat nasional maupun antarabangsa, supaya golongan pelajar kita ini mendapat pendedahan mengenai bahaya fahaman-fahaman yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Seterusnya adalah kepimpinan masyarakat dan masjid. Kita perlu menubuhkan jawatan kuasa khas pemantauan akidah dan akhlak, mempergiatkan program-program ilmu dan penerangan kepada penduduk, mewujudkan unit kaunseling di masjid-masjid serta memberi latihan pelbagai kemahiran kepada kepimpinan kampung dan masjid supaya dapat mentadbir kampung, masyarakat dan khususnya masjid itu sendiri secara proaktif dan berkesan. Yang terakhir adalah pertubuhan Islam bukan kerajaan ataupun NGO. Jadi pihak NGO ini perlu menggerakkan peranan ahli-ahli pertubuhan khususnya berkaitan dengan permasalahan penyimpangan akidah umat Islam dengan menjadi jentera sokongan kepada kerajaan dengan menyalurkan maklumat yang tepat, sahih dan benar kepada masyarakat mengenai Islam melalui cara penulisan, ceramah, blog dan sebagainya. Mempergiatkan usaha untuk menarik lebih ramai golongan muda untuk menyertai program atau aktiviti yang dapat membantu memperkukuhkan lagi akidah dan akhlak Islamiah. Okey, jadi saya rasa setakat itu dahulu hujahan saya. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Encik Fauzan. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada forum hari ini adalah fahaman autisme ini adalah fahaman yang mampu mengganggu ketenteraman awam. Pandangan orang Islam juga secara langsung boleh terjejas sekiranya pemikiran untuk tidak memiliki Tuhan ini terus tersebar secara meluas. Fahaman ini juga perlu dibantras dengan segera supaya hidup lebih harmoni. Akhir sekali, agama Islam adalah agama yang lengkap, agama yang terbaik dan hanya Allah sahaja Tuhan yang berhak disembah. Terima kasih kepada panel-panel yang sudi hadir dan terima kasih juga kepada mereka yang sudi dengar dan join forum ni. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada forum ini. Mohon maaf jika tersilap kata. Semoga kita jumpa lagi dalam forum-forum yang seterusnya insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.